Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan membincangkan teknik menjawab matematik SPM kertas 2 bahagian A. Untuk video ini kita akan membincangkan soalan percubaan tahun 2021 dari negeri Selangor Darul Ihsan untuk modul pintas. Terlihat soalan pertama, selesaikan persamaan kuadratik berikut. Untuk menjawab soalan ini, pertama sekali kita kena kembangkan persamaan ini. Kita akan dapat 9x tolak 3x kuasa 2 sama dengan negatif 4 tolak 2x. Seterusnya kita akan susun kembali persamaan ini untuk membentuk persamaan persamaan kuadratik, iaitu ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan 0. Kita akan susun kembali, kita akan dapat 3x kuasa 2 tolak 11x tolak 4 sama dengan 0. Seterusnya kita akan menggunakan kaedah pemfaktoran. Untuk menggunakan kaedah pemfaktoran, kita boleh terus menggunakan kalkulator. Kita akan buat kurungan sini. Kemudian kita akan terus menggunakan kalkulator. Pertama sekali kita tekan menu, kemudian kita tekan A. Seterusnya kita tekan 2 untuk polinomial dan untuk degree kita ambil 2. Kita akan masukkan nilai A. A kita di sini adalah 3 sama dengan, kemudian nilai B negatif 11 sama dengan, kemudian nilai C negatif 4, kemudian sama dengan. Kemudian ditekan sama dengan, terdapat jawapan untuk X1 sama dengan 4, kemudian ditekan lagi sama dengan, terdapat X yang kedua sama dengan negatif 1/3. Seterusnya kita akan masukkan nilai ini di dalam kurungan, X tolak 4, kemudian 3X tambah 1. Jadi ini jawapan kita untuk soalan pertama. Terlihat pula dari segi pemberian markah, kita menulis persamaan ini dalam bentuk persamaan kuadratik, terdapat 1 markah. Seterusnya kita menggunakan kaedah pemfaktoran 1 markah dan jawapan akhir masing-masing 1 markah. Maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya terlihat soalan nombor 2. Raja 1 menunjukkan sebuah pepejal berbentuk prisma dengan tapak segi 4 tepat ABCD terletak di atas satah mengufuk. Permukaan ABGF ialah kelihatan rentas seragam prisma itu. ADEF ialah segi 4 sama. Hitung sudut di antara satah ABCD dengan garis AH. Di sini satah yang terlibat adalah ABCD dan juga satu garis iaitu AH. Kemudian kita akan namakan sudutnya terlebih dahulu. Sudut yang terbentuk di antara satah dan garis ini adalah sudut H, A dan juga C. Itu berada di sini. Jadi sudut H, A, C. Seterusnya kita akan kira bukaan sudut ini. Kita akan membentuk segitiga bersudut 90 darjah seperti ini. H, A dan juga C. Sini sudut kita. Sini 90 darjah. Tinggi H, C adalah 24. Kemudian di sini AB adalah 16. Kemudian AD adalah 10. Jadi untuk mendapatkan panjang AC, kita akan menggunakan teorem Pythagoras. Itu panjang AC sama dengan 16 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2. Kemudian kita puncakan. Dan untuk mendapatkan sudut kita akan menggunakan tangent. Disebabkan kita ada sisi bertentang dan sisi bersebelahan. Jadi kita akan gunakan tangent, iaitu tan sudut HAC sama dengan sisi yang bertentang, iaitu 24, per dengan sisi bersebelahan. Sisi bersebelahan ni adalah 16 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 punca kuasa 2. Jadi kita akan dapat punca 356. Kemudian kita terus tekan kalkulator. Kita akan tekan shift tan 24 per punca kuasa 2 356. Kemudian ditekan sama dengan, kita akan dapat sudutnya adalah 51.83 darjah. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Kita menamakan sudut, terdapat 1 markah. Seterusnya kita menggunakan tan
terdapat 2 markah dan jawapan akhir 1 markah. Maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya kita lihat soalan nombor 3. A. Diana menggunakan 1.2 meter ribbon berwarna merah untuk dilekat mengelilingi kadbord berbentuk bulat. Hitung jejari dalam meter kadbord itu. Untuk menjawab soalan ini, kita akan menggunakan rumus mencari lilitan bulatan. Kerana 1.2 meter itu merupakan lilitan bagi bulatan. Iaitu kita akan guna 2 pi J. Jadi di sini 2 pi J sama dengan 1.26. Kemudian 2 darabkan dengan pi 3.142 darabkan dengan J sama dengan 1.26. Maka J kita akan dapat di sini adalah 0.2. Seterusnya kita lihat soalan B. Diana mendapati tapak taman rekreasi yang dibina berhampiran rumahnya itu berbentuk bulat dan berpusat O. Terdapat garisan berbentuk segi empat sama berukuran 30 meter panjang dicat atas kawasan rekreasi seperti dalam rajah 2. Kawasan berloret dalam rajah 2 adalah berjubin. Jari bulatan kecil ialah 11 meter. Hitung luas kawasan berjubin. Guna pi sama dengan 3.142. Nyatakan jawapan anda betul kepada 2 tempat perpuluhan. Dalam soalan ini, kita perlu dapatkan luas kawasan berjubin iaitu kawasan berloret. Di sini ada 2 kawasan berloret dan kalau kita lihat di sini, kawasan ini kita boleh masukkan ke dalam ini. Maka dia akan jadi seperti ini. Jadi, untuk mendapatkan luas kawasan berloret, kita akan ambil segitiga ini, kemudian ditolakkan dengan sektor kecil. Jadi kita ambil segitiga tolak dengan sektor. Luas segitiga 1/2 darab tapak darab tinggi. Jadi luas segitiga 1/2 darab tapaknya 30 dan darab tingginya juga adalah 30. Kemudian kita tolak dengan luas sektor. Mana sudutnya di sini kalau kita dapat lihat dia merupakan segi empat sama dan pembahagi 2 akan jadi 45 darjah di sini. Jadi sudutnya kita akan ambil 45 darjah per 360 darab dengan pi 13.142 darabkan dengan J iaitu 11/2. Kemudian kita tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan 402.48. Seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita tunjukkan langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir kita 1 markah. Seterusnya untuk soalan B, kita menggunakan rumus yang betul untuk mendapatkan luas, kita dapat 1 markah. Seterusnya kita menggunakan operasi tolak 1 markah dan jawapan akhir kita 1 markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 5 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 4. A. Lengkapkan pernyataan berikut dengan menggunakan pengkuantiti yang sesuai untuk membentuk satu pernyataan yang benar. Pengkuantiti ini adalah semua ataupun sebilangan. Kita lihat soalan 1 Roman. Bendera negeri di Malaysia mempunyai warna merah. Jadi di sini kita akan menggunakan pengkuantiti sebilangan. Seterusnya soalan 2 Roman. Poligon mempunyai bilangan paksi yang sama dengan bilangan sisi. Di sini juga jawapan kita adalah sebilangan. Seterusnya soalan B. Tulis premis 2 untuk melengkapkan hujah berikut. Kita lihat premis 1. Jika n ialah nombor kuasa 2 sempurna, maka punca kuasa 2 n ialah suatu integer. Kemudian untuk kesimpulan, punca kuasa 2 81 ialah suatu integer. Kalau kita lihat di sini, penghujahan ini menggunakan penghujahan bentuk 2, iaitu jika P, maka Q. Kemudian kita lihat kesimpulan, punca kuasa 2 81 ialah satu integer. Jadi kesimpulannya dia menggunakan Q. Jadi untuk premis 2 kita akan nyatakan P di sini. Di mana N itu akan digantikan dengan nombor 81. Maka jawapan kita adalah 81 ialah nombor kuasa 2 sempurna. Seterusnya kita lihat soalan C.
Tulis akas bagi implikasi yang berikut. Jika segitiga PQR ialah segitiga sama sisi, maka nilai bagi setiap sudut berdalamannya ialah 60 darjah. Kata kunci di sini adalah akas. Implikasi ini adalah implikasi jika P, maka Q. Maka untuk kita menulis akas, kita akan terbalikkan implikasi kita. Kita akan nyatakan jika Q, maka P. Jadi jawapan kita adalah, jika nilai bagi setiap sudut berdalaman ialah 60 darjah, maka segitiga PQR ialah sebuah segitiga sama sisi. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberi markah untuk soalan 4. A 1 Roman, terdapat 1 markah, untuk 2 Roman 1 markah. Seterusnya untuk soalan B, ternyatakan premis 2, terdapat 1 markah. Seterusnya untuk soalan C, ternyatakan akas, terdapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan bernombor 5. Pelajar 3 menunjukkan rantai berlorek yang memuaskan 3 ketaksamaan. Nyatakan semua ketaksamaan itu. Sini kita ada 3 garis. Ini kita akan labelkan yang garis pertama, ini garis kedua dan ini garis ketiga. Dan nombor ini kita labelkan secara rawak saja. Kita boleh nyatakan mana satu, nombor 1, 2 dan 3. Kita lihat garis kita yang pertama di sini. Garis untuk menamakan garis ini, kita perlu menggunakan skema Y sama dengan MX tambah C. Di mana kita kena dapatkan nilai kecurunannya dan juga nilai C, iaitu pintasan paksi Y. Dan kalau kita lihat di sini, garis ini, pintasan paksi Y-nya adalah sifar. Maka C-nya adalah sifar. Kemudian kita kena dapatkan pula nilai M. Nilai M ni adalah kecurunan, iaitu Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Di mana cara ringkasnya, kita akan ambil jarak tegak per dengan jarak ufuk. Sebagai contoh di sini, kita ambil satu titik ini. Kita lihat jarak tegaknya di sini adalah 6. Kemudian jarak ufuk di sini adalah 2. Jadi 6 per 2, kita akan dapat 3. Maka garis ini adalah Y sama dengan 3X. Kerana C-nya adalah sifar, maka terdapat Y sama dengan 3X sahaja. Seterusnya kita lihat bahawa garis ini merupakan garis putus-putus, garis sempang. Jadi dia tidak termasuk garis itu. Dan kawasan berloreknya berada di bawah garis. Maka ketaksamaan untuk garis ini adalah Y lebih kecil daripada 3X. Jadi 1, Y lebih kecil daripada 3X. Seterusnya kita lihat garis yang kedua, iaitu Y sama dengan 3 per 2, di mana kawasan berloreknya berada di atas garis dan garis itu adalah garis penuh. Maka kita boleh tulis ketaksamaannya adalah Y lebih besar sama dengan 3 per 2. Jadi untuk garis yang kedua, Y lebih besar sama dengan 3 per 2. Dan seterusnya, untuk garis yang ketiga, kita akan menggunakan skema Y sama dengan MX tambah C, di mana C-nya di sini adalah 6. Nilai C-nya. Kemudian untuk nilai M, kecurunan, kita akan ambil tegak per dengan ufuk. Tegak di sini adalah 6 dan ufuknya di sini juga adalah 6. Jadi 6 per 6, kita akan dapat kecurunannya adalah 1. Kemudian kita kena pertimbangkan bahawa garis ini dia tinggi di sebelah kiri. Bermaksud kecurunannya adalah bernilai negatif. Maka nilai kecurunannya M adalah negatif 1. Jadi kita akan tulis dalam skema garis lurus Y sama dengan MX tambah C, di mana C-nya ada 6, M-nya adalah negatif 1. Jadi X dan ini Y. Maka nama garis ini adalah Y sama dengan negatif X tambah 6. Dan kawasan berloreknya berada di bawah garis. Bermaksud ketaksamaannya di sini adalah Y lebih kecil sama dengan negatif X tambah 6. Seterusnya kita lihat pula dari segi pemberi markah. Kita menyatakan ketiga-tiga ketaksamaan, kita akan dapat masing-masing 1 markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 3 markah. Seterusnya kita lihat soalan bernombor 6. Encik Chiu Eng merupakan seorang mekanik. Gaji pokok bulanannya ialah
RM1,400. Dia menerima allowance lebih masa bulanan sebanyak RM450 sebulan. Dia tinggal di sebuah rumah teres dengan kadar sewa RM550 sebulan. Bil utiliti, ansuran bulanan kereta dan kos petrolnya masing-masing RM350, RM390 dan RM180 setiap bulan. Dia membelanjakan RM750 untuk makanannya. Hitung dan nyatakan bentuk aliran tunai Encik Chew Eng. Seterusnya, beri satu cadangan bagaimana dia mampu memperbagi aliran tunainya. Untuk mengira aliran tunai, kita akan ambil jumlah pendapatan ditolakkan dengan jumlah perbelanjaan. Jadi jumlah pendapatan Encik Chew Eng adalah RM1,400 tambahkan dengan allowance RM450. Kemudian kita akan tolakkan dengan semua perbelanjaannya iaitu RM550, tolak dengan RM350, tolak dengan RM390, tolak RM180 dan tolak RM750. Dan kita akan dapati bahawa nilainya adalah negatif RM370. Jadi dalam soalan, nyatakan bentuk aliran tunai. Jadi bentuk aliran tunai bagi Encik Chew Eng adalah aliran tunai negatif. Seterusnya, dalam soalan, beri satu cadangan bagaimana ia mampu memperbagi aliran tunainya. Di sini kita boleh memberi beberapa cadangan yang dilihat munasabah. Antara satu contoh cadangan adalah supaya Encik Chew Eng mengurangkan perbelanjaan makanan. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Kita menunjukkan langkah pengiraan 1 markah dan jawapan untuk aliran tunai 1 markah. Kemudian kita nyatakan aliran tunai ini adalah aliran tunai negatif 1 markah dan cadangan 1 markah. Maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya terlihat soalan bernombor 7. Untuk soalan ini, beri semua jawapan anda dalam bentuk pecahan. Apabila Ivan pergi ke pusat membeli belah, kebarangkalian dia memakai topi ialah 5/8. Jika dia memakai topi, maka kebarangkalian dia memakai kasut sukan ialah 2/3. Jika dia tidak memakai topi, maka kebarangkalian dia memakai kasut sukan ialah 1/6. A. Rajah 4 di ruang jawapan menunjukkan semua kesudahan yang mungkin. Lengkapkan gambar rajah pokok di rajah 4. Untuk menjawab soalan ini, kita akan berpandukan kepada maklumat yang telah pun diberi. Pertama sekali adalah 5/8 itu adalah dia memakai topi. Dia memakai topi 5/8. Jadi tidak memakai topi adalah 1 tolak 5/8 iaitu 3/8. Dan seterusnya, untuk memakai kasut sukan adalah 2/3 dan tidak memakai kasut sukan jadi 1/3. Kemudian seterusnya, jika dia tidak memakai topi, dia akan pakai kasut sukan 1/6. Maka tiada kasut sukan akan jadi 5/6. Semua maklumat ini telah pun diberi di dalam penerangan soalan pada tadi. Seterusnya terlihat soalan B. Seterusnya cari kebarangkalian bahawa Ivan memakai topi atau kasut sukan, tetapi bukan kedua-duanya. Di sini kita ada dua peristiwa iaitu Ivan memakai topi, kemudian Ivan memakai kasut sukan dan dihubungkan dengan perkataan atau. Jadi kita akan asingkan peristiwa ini. Pertama sekali kita akan melihat Ivan memakai topi terlebih dahulu. Ivan memakai topi adalah 5/8, kemudian kita gandingkan dengan tiada kasut sukan. Kerana dia tak boleh topi dan kasut sukan serentak. Itu syaratlah diberi. Jadi, memakai topi dan tiada kasut sukan, iaitu 5/8 dan 1/3. Menghubungkan, kita akan tulis 5/8 didarabkan dengan 1/3. Ataupun, kita juga boleh memilih Ivan tidak memakai topi 3/8 dan dia memakai kasut sukan. Iaitu 3/8 didarabkan dengan 1/6.
Dan operasi di antara kedua-dua pilihan ini kita akan tambah. Dan kita tekan calculator, kita akan dapat jawapannya adalah 13/48. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita nyatakan semua kebarangkalian ini dengan betul. Kita akan dapat 2 markah. Kemudian untuk soalan B, kita dapat kebarangkaliannya itu 13/48, kita akan dapat lagi 2 markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya kita ke soalan bernombor 8. Firdaus berlatih untuk menyertai perlumbaan maraton. Dia berlatih mengikut rutin untuk berlari sejauh 32 km seminggu. Dia bercadang untuk menambah jarak larian iaitu DX dalam kilometer setiap minggu sebanyak 10% daripada jarak larian pada minggu sebelumnya. Dengan keadaan X mewakili bilangan minggu latihan. Terbitkan satu model matematik bagi jarak lariannya DX melalui pemodelan matematik. Untuk menjawab soalan ini, kita perlu buat satu rumus bagaimana untuk mengira jumlah jarak pada minggu pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Pertama sekali, kena pertimbangkan pada minggu pertama, M1 di sini, itu jaraknya adalah 32, kemudian ditambahkan dengan 10% daripada minggu sebelum. Maksud kita akan ambil 32 ni darabkan dengan 0.1. 0.1 ni bermaksud 10%. Jadi kita akan dapat jarak terbarunya adalah 32 1 tambah 0.1. Ni kita telah faktorkan daripada sini. Dari sini kita faktorkan. Kemudian kita dapat jarak untuk minggu baru ini adalah 32 darab 1.1. Kemudian seterusnya, lihat pula untuk minggu yang kedua, M2. Jarak untuk minggu kedua ini kita akan ambil pada jarak minggu pertama tadi, iaitu 32 darab 1.1 tambah dengan 10% untuk jarak minggu pertama tadi, iaitu 32 1.1 didarabkan dengan 0.1. Kemudian di sini kita akan faktorkan juga. Kita akan dapat 32 1.1 ditambah dengan 1 tambah 0.1. Kemudian sama juga untuk minggu ketiga. Kita akan ambil untuk jarak minggu kedua tadi, 32 1.1 kita kuasa 2 kan. Kalau kita faktorkan ini, akan jadi 1.1 kuasa 2 tambah dengan 32 1.1 kuasa 2 darab dengan 0.1. Dan kalau kita lihat di sini, untuk minggu pertama kita ada 32 1.1, kemudian untuk minggu kedua kalau kita faktorkan kita akan dapat 32 1.1 kuasa 2. Dan untuk minggu ketiga kita akan dapat 32 1.1 kuasa 3. Jadi ini bermaksud apabila berlakunya peningkatan minggu, kita akan kuasakan. Jadi kita telah dapat satu pattern bagaimanakah jarak itu bertambah dari minggu ke minggu. Itu kita akan tulis dx sama dengan 32 kurungan 1.1 kuasa n. Di mana n itu adalah bilangan minggu. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Kita menunjukkan pengiraan dari minggu pertama, minggu kedua dan seterusnya untuk mendapatkan satu corak pattern. Kita akan dapat 2 markah. Kemudian kita nyatakan rumus yang terhasil daripada langkah pengiraan itu, kita dapat lagi 2 markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya terlihat soalan bernombor 9. Rajah 5 menunjukkan sebuah rhombus KLMN. Diberi bahawa KN sama dengan 10 unit. Cari A, kecurunan garis lurus LM.
Sini bukan 10, maka semua sisi adalah 10. Kerana ini adalah rhombus. Kemudian untuk mendapatkan kecurunan garis LM adalah sama kecurunannya dengan garis KN. Dan kecurunan adalah M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak dengan X1. Selain daripada itu, kita juga boleh menggunakan nisbah tinggi per ufuk ataupun tegak per ufuk. Kalau lihat garis KN ini, tingginya di sini adalah pada Y iaitu 6, ni X, ni Y. Kemudian untuk tapak ini pula adalah 8. Kerana ini 6 dan sini adalah 2. Ini 8. Jadi kecurunannya adalah tegak per ufuk 6 per 8. 6 per 8 kita permudahkan, kita akan dapat 3 per 4. Seterusnya soalan B, persamaan garis lurus MN. Untuk mencari persamaan garis lurus, kita akan menggunakan Y sama dengan MX tambah C. Kita dapatkan nilai C, dapatkan nilai M. M ini adalah kecurunan. Kita kena dapatkan kecurunan bagi garis lurus MN. Kalau kita lihat garis lurus MN ini, dia adalah selari dengan garis lurus KL. Jadi di sini kita boleh dapatkan kecurunan garis lurus KL, iaitu tegak per ufuk seperti tadi. Kalau kita lihat di sini, panjang KL adalah 10, kemudian panjang KO adalah 6 di sini, 8 adalah K ke sini. Jadi KO adalah 6, maka tinggi OL adalah 8 berdasarkan kepada teorem Pythagoras, iaitu 10 kuasa 2 tolak dengan 6 kuasa 2 punca kuasa 2. Kita akan dapat 8. Jadi nilai M untuk garis ini adalah 8 per 6 bersamaan dengan 4 per 3. Dan seterusnya kita akan dapatkan pula nilai C, iaitu pintasan paksi Y untuk garis MN. Kita akan gantikan nilai Y, nilai M dan nilai X. Kita ambil koordinat titik N, di mana Y-nya adalah 6 dan X-nya adalah 2. Jadi kita akan tulis Y sama dengan MX tambah C. Y-nya adalah 6 sama dengan M, kita dapat tadi 4 per 3 dan X-nya adalah 2 dan kita tambah C. Dan kita dapat nilai C di sini adalah 10 per 3. Maka kita boleh tulis persamaan garis lurus kita, Y sama dengan M iaitu 4 per 3 X tambah C iaitu 10 per 3. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, dinyatakan kecurunan garis lurus LM, kita akan dapat 1 markah. Kemudian untuk soalan B, kita mencari nilai M, terdapat 1 markah. Kita mencari nilai C, 1 markah. Dan ternyatakan persamaan garis lurusnya 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya ke soalan nombor 10, iaitu soalan terakhir di dalam bahagian A. Encik Erik dan Puan Lisa telah membeli sebuah rumah. Mereka bercadang untuk membeli insurans kebakaran untuk rumah mereka. Nilai boleh insurans bagi rumah mereka ialah RM375,000. Polisi insurans yang dipilih oleh mereka mempunyai peruntukan ko-insurans untuk menginsurenskan 80% daripada nilai boleh insurans rumahnya. Nilai deductible ialah sebanyak RM3,200. Kita lihat soalan A. Hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh mereka bagi rumah mereka. Untuk menghitung jumlah insurans yang harus dibeli, kita akan melihat kepada ko-insurans. Ko-insurans di sini adalah 80%. Jadi kita darabkan dengan harga nilai insurans rumah itu RM375,000. Dan kita akan dapat nilainya adalah RM300,000. Seterusnya terlihat soalan B. Satu kebakaran kecil telah berlaku di rumah mereka yang mengakibatkan nilai kerugian sebanyak RM27,500. Hitung bayaran pampasan yang akan diterima jika mereka menginsurenskan rumah pada jumlah insurans yang harus dibeli. Jadi mereka telah pun membeli insurans dengan kadar pampasan RM300,000. Kemudian berlaku kerugian RM27,500. Jadi mereka akan dapat pampasan selepas kita tolak dengan deductible sebanyak RM3,200. Jadi kita akan ambil
RM27,500 tolakkan dengan deductible RM3,200. Kita akan dapat RM24,300. Seterusnya untuk soalan C, jika keseluruhan rumah mereka telah hangus terbakar dalam satu kebakaran, adakah mereka akan menerima pampasan sebanyak RM375,000 sekiranya mereka menginsurans rumahnya mengikut jumlah D10A? Berikan justifikasi anda dan nyatakan nilai pampasan yang diterima. Okay, untuk soalan C ini sebenarnya mereka tidak boleh mendapatkan pampasan sebanyak RM375,000 kerana adanya deductible. Dan jawapannya adalah tidak. Dan seterusnya kita kena nyatakan justifikasinya kerana ada deductible sebanyak RM3,200. Kemudian kita kena nyatakan nilai pampasan yang diterima. Kita akan ambil RM300,000 tolak dengan nilai deductible RM3,200. RM296,800. Seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A terdapat 1 markah, untuk soalan B terdapat 1 markah, dan untuk soalan C kita nyatakan tidak beserta dengan justifikasinya dan ternyatakan pula nilai pampasan yang diterima 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Baiklah, itu saja untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi untuk bahagian B dan bahagian C pula.